Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Summa salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi, ya Allah ya Tuhan kami, kamulah matlamat kehidupan kami. Wa ridha ka matlubi, keredaan kamu lah ya Rabb yang kami semua cari. A'tini mahabbah wal iti ya Rabb. Kurniakan kepada hati-hati kami semua perasaan kami benar-benar mahabbah kepada kamu wa ma'rifatak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa esko-esko dia, Al-Mukarram para makmum, makmumah, muslimin dan muslimat yang turut hadir sama melakukan ibadat salat berjemaah. InsyaAllah mudah-mudahan qabalallahu minna wa minkum jami'an. Walhamdulillah rabbil alamin. Lani kalau pakai goni dia kecek tutup dengan hak putih so lagi pun tak panggil darat. Pesen dia dalam buk dia. Dia mana minta izin untuk buka dah. Untuk buka. Tak darat dah kalau buh terendok so lagi depan pun. Tapi duk berasa sepomani je. Kita sama-sama tengok dan ta'aruf bainana wa bainakum jami'an. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdal khalqillah wa afdal khalqillah wa rasulillah sayyidul arab wa sayyidul ajam. Salatan wa salaman ya Allah, kurniakanlah selawat kepada nabi aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adada qatrul amtar, sebanyak bilangan butir-butir hujan ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah salat dan salam daripada umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'adadir ramal fil bahrin, sebanyak pasir-pasir yang berada di patah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'awraqil asyjar. Ya Allah, sampaikanlah salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak daun kayu di hutan, wa ada nuju fis sama, sebanyak bintang-bintang yang berada di langit. Ya Rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Tajuk khas bagaimana disebut oleh Al-Mukarram Tuan Imam. Bab malam ni kita baca bab selawat, insya-Allah mudah-mudahan. Dan ana cukup yakin dengan rejak baru ni semua pensyarahnya, syarah tutup gurunya sebut, ustaz-ustaznya memang syarah macam-macam ketika mana berlakunya Israj dan Mi'raj, ketika mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merentasi 7 maqam. 7 maqam yang direntasi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ana yakin maqam rentasan yang telah di Mi'raj oleh Jibril bawanya Nabi kita, diterima hadiah daripada Allah Taala, malaikat Jibril bawa. Dan sampai satu tahap Jibril lepas tangan Rasulullah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kaif dan caranya wallahu alam. Cuma apa yang pentingnya ialah ketujuh-tujuh maqam insya-Allah mudah-mudahan telah diisi hati kitanya oleh pensyarah, oleh pentazkir, oleh pengkuliah semua sekalinya. Apa yang lebih penting ialah sebelum daripada anak sebut mengenai salawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita belajar lagu mana dengan ucapan seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang namanya Abu Zarril Ghifari, dan seorang sahabat yang bernama Abi Darda. Abi Darda ni masyhur dengan doa dia, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, yang dibaca oleh kebanyakan muslimin muslimat. Yang kata Abu Darda, aku telah baca doa aku pagi ni, orang mari royak ke dia sebutir kapur rumah terbakar. Abu Darda kata, aku yakin bahawa Allah Taala jaga rumah aku tidak akan terbakar sebab aku telah baca doa yang telah diajar oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kata Abi Darda, kalaulah rumah orang lain hancur hangus, nescaya rumah aku tidak akan hangus. Orang pergi royak ke dia tengah semaya sunat duha, dia perhabis dulu semaya duha. Lepas pada perhabis semaya duha, baru dia klik tengok-tengok rumah orang lain jadi abu belaka dah. Rumah dia nya alhamdulillah dijaga
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab aku yakin Rasulullah raya orang baca doa ni 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang lepas pada maghrib, harta benda kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kita nak ngajinya ialah ucapan dia malam ni. Qala Abu Dzarrin an-nasu rajulani. Abu Dzarrin kata, Abu Darda kata, manusia ni ada 2 golongan. An-nasu rajulan, alimun wa muta'allimun. Wa la khaira fima siwa dzalika. Dia kata manusia ni ada 2 golongan. Yang pertama sekalinya ada golongan alimun, orang yang berilmu, maka dia ngajar dengan ilmu dia. So, wa muta'allim, dan orang yang belajar, maka dengan kekurangan yang ada pada diri dia, maka dia sedar bahawa dia ni tak ada ilmu, maka dia belajar untuk tapak ilmu, untuk tambah ilmu dalam diri dia. Maka dia kata wala khaira fima siwa dzalika. Maka tidak ada golongan yang ketiga, tidak ada kebajikan, tidak ada kebaikan, tidak ada kebarakatan selain daripada 2 ni. Hak lain selain daripada 2 ni nya wak berat bumi je. Tu yang disebut oleh Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Wa yuqalu, disebut man dhahaba ila alimin wa jalasa wa lam yaqdir ala hifdhi shay'in mimma qalahu a'tahu Allah 7 karamat. Dia kata lagi, sesiapa saja yang pergi dalam satu majlis yang dia nak cari ilmu, yang orang nak ngajar ilmu, dia pun ambil sahih sama. Kadang-kadang bukan niat pun, bukan niat nak pergi belajar, bukan niat nak pergi ngaji, tapi kebetulan dia ubur, dia lalu singgah berhenti tunggu isya dulu, buat penat, maka kebetulannya majlis ilmu, ta'lum, ada ta'lim, maka dia masuk duduk nyana tia, bela-bela luruk peti. Maka katanya, walam yaqdir, dia tidak mampu ala hifzi syai'in mimma qalahu. Hak orang ngajar, orang ceramah, orang tazkirah, dia tak boleh nak pergi seputih rambut napung. A'tahullahu 7 karamat. Pun dalam suasana lagu tu, hak dia tak boleh pakai, tak boleh pergi seputih rambut, Allah Ta'ala beri kebarakatan dan kemuliaan dengan 7 perkara. Dia akan boleh juga dengan 7 perkara. Al-awwaluha, yang pertama, yanalu fadlul muta'allimin. Dia telah dikurniakan oleh Allah kelebihan bagi orang-orang yang ngaji. Allah, orang ngaji ni tak banyaklah. Malaikat beri hormat, malaikat doa. Hitan fil bahr, an-namlu fil juhri yad'u li talabil ilm. Semut dalam darah, dalam sarang dia mendoakan bagi orang-orang hak belajar ilmu. Ikan hak duduk laut mendoakan, ikan hak duduk di air mendoakan bagi orang-orang yang dengan orang-orang hak nyampai ilmu, hak ngajar, hak tazkirah, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ingat sekarang rambut pun. Alhamdulillah Tuhan, tolonglah masuk diri hamba, diri adik kakak hamba, semua muslimin muslimat semua. Keberakatan yang Tuhan buka ni adalah terlalu agung dan terlalu besar. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa thaniha madama indahu jalisan kana mahbusan an dhunub wal khataya. Selama mana dia berada di tempat pengajian, tempat dia belajar, di masjid baik, surau, balasah dan sebagainya, maka dia akan dihapuskan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekadar duduk, dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala anidz-dzunub wal khataya. Daripada segala dosa-dosa kita, daripada segala salah silap kita. Bukan saja salah silap kita, bukan saja khilaf kita, kedua ibu bapa kita juga termasuk dalam golongan orang-orang hak Tuhan ampun dosa dan Tuhan hapus dengan kesalahan. Wa thalisuha, yang ketiganya, iza kharja min manzihi nazalat alaihi rahmah. Apabila dia tobik daripada rumah dia, malam ni aku nak pergi dengar orang ngajar, malam ni aku nak dengar orang tazkirah, malam ni aku nak, dia pasal niat. Apabila dia pasal niat, apabila dia tobik saja daripada rumah dia, gergan dia tutup pintu, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat untuk dia. Alhamdulillah. Sebab tu lina tak lina, rahmat turun. Kita duduk di rumah nak tidur tak jenera. Ya Allah, makan ubat tidur tak jenera. Ya Allah, pergi kanan, pergi kiri.
main telefon, tengok TikTok lah, tengok WhatsApp lah, tok jenera ya Allah. Kalau mari masjid line je. Line. Suh jenera. Kalau Ustaz Wi tazkirah panjang sikit jenera selalu. Alhamdulillah. Ini menunjukkan rahmat Allah Taala. Line. Tak serabut rohuk, tak serabut perut. Boleh line jadi jenera. Itu yang ketiganya. Yang keempat, rabi'uha idza jalasa indahu nazala ar-rahmah. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, maka turunnya rahmat, fatusibuhu bi barakatir rahmatillah. Maka rahmat yang turun tu, maka kena kita, ya Allah Rabbi, Tuhan tolong lipat ganda untuk rahmat. Sebab atas muka bumi ni khairul buqa'u fil ardi buqa'ul masjid. Sebaik-baik tempat turunnya rahmat di atas permukaan bumi ni adalah masjid. Sebab tu kampung atau kawasan jajahan, satu-satu tempat nak tengok line tak line, tengok dengan dua perkara. Yang pertama, masjid. Masjid ramai kedok. Apabila masjid ramai, maka sebanyak mana orang mari, maka dia pakat bawa rahmat daripada ilahi, maka kelik bawa rahmat ni seumpama dengan baja. Apabila pokok kayu boleh baja, maka jadi subur. Maka kampung halaman kita akan jadi subur. Tidak ada gotu, tidak ada goni, tidak ada ragu, tidak ada kecurian, tidak ada pecah rumah dan sebagainya. Apa? Sebab rahmat yang Allah Ta'ala buat turun melalui masjid, semua ahli qaryah pakai ambil. Maka menjadi rahmat untuk kita, dan kampung kita juga akan diberi rahmat oleh Allah, maka kita selamat. Alhamdulillah. Yang kena sadisuhum, yang kenanya ialah tahaffuhumul malaikati bi ajnatihim wa hum fihim. Kita akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Kita akan dinaungi oleh sayap malaikat, maka kita duduk dalam hifzillah, dalam kawalan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Wasabi'uhum, yang ketujuhnya ialah kullu qadamin yarfa'uha wa yada'uha takunu kaffaratan lil dhunub wa raf'an lid darajat. Dan bagi orang-orang hak niat dia nak belajar, dia nak ngaji, nak ilmu jahil, dia ngaji ni pula oleh kerana Allah Taala suruh, dia ngaji pula oleh kerana Nabi suruh, dan dia nak ilmu dengan jahil, dia nak beramal dengan ilmu hak dia boleh, maka tiap kaki hak dia langkah, dia akad untuk jalan melangkah ke masjid, menjadi kafarah, menjadi penghapus segala dosa-dosa. Hak kaki dia akad diberi darajat dan ditambah kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abi Darda, haza liman lam yuhfadh syai'an. Hak ni hak mari dalam program dan dalam majlis ngaji, tak boleh nak wayak gapo satu apabila balik di rumah. Orang rumah tanya ayahmu, malam ni tazkirah gapo? Oh, malam ni tazkirah. Bersungguh sangat orang tazkirah bui tu siapa kau peluh nak bui. Dah. Gapo dia? Mula berok dia bui. Gapo dia berok tu? Adalah 4-5 perkara dia royak. Ingat 7 perkara tu. Lepas tu nak royak butinya tak ingat. Pong. Allah Taala bui 7 anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzi yahfazu falahu adhafu zalika mudha'afah. Kalaulah kita boleh royak, boleh ulah pula, maka kebajikan tersebar dengan secara meluas. Rahmat Allah Ta'ala tidak akan putus kepada kita dan seluruh penduduk bumi. Alhamdulillah. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki atau perempuan, la yakhruja min manzili wa alaihi min adh-dhunub mithlu jabal al-tihamah. Seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, dia tubik daripada rumah dia. Hak dia tubik daripada rumah dia tu, walaupun dosa dia sama besar dengan Jibalut Tihamah, Gunung Tihamah. Gunung Tihamah ni ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi sebut sekali. Nabi kata, aku berada di samping Aisyah radhiyallahu taala anha seumpama bermalam di Al-Ardut Tihamah. Tihamah ni suatu tempat, satu pergunungan yang dingin. Kalau kita kat Merah Highland lah, satu tempat yang dingin. Dah, satu tempat yang dingin, tempat selesa. Kalau kita di Malaysia ni, di Kemarah Highland, satu tempat yang linek, tempat orang makan angin, gigit dan sebagainya. Nabi kata, walaupun pergunungan dosa dia sama besar dengan gunung Tihamah, maka diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa iza sami'al ilmu khafa Allah fa yansarif ila manzili wa laysa 'alaihi zambun. Maka apabila dia belajar, dia dengar, dia ngaji, dia teliti, dia renung dan masuk perasaan gerung pada Allah Taala, mari perasaan dia tu insaf, maka segala dosa dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia balik tak ada sikit ngabuk pun dosa dia. Allahu Rabbi, Tuhan tolong anugerah hati kita biar ingat Tuhan untuk menghadiri dalam program-program ataupun majlis-majlis ilmu. Ya Allah, tolong bimbing hati kita dengan irsyad. Tolong bimbing Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kerana kita tak ada orang Tuhan untuk melakukan kebajikan dan kebaikan kecuali apa yang telah dibukakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Insya-Allah nahnu min ahlih, kita semuanya termasuk dalam golongan senarai orang-orang yang telah dibuka rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai muqaddimah. Yang keduanya, anak tarik sangat dan sedap dengan seorang imam baca dalam rakaat yang pertama dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Taala berselawat. Allah Ta'ala berselawat ni makna Allah Ta'ala wirahmat kepada orang yang sebut nama Nabi. Malaikat juga berselawat kepada Nabi. Selawat Nabi adalah, selawat malaikat adalah istighfar untuk Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Adapun kita pengikut-pengikut Nabi, apabila kita berselawat, maka nama dia doa. Sebagaimana disebut oleh Al-Mukarram Tuan Imam sakninya, bahawa kita selawat ni walaupun kita kata riak, walaupun kita ujub, tetap selawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Riak dan ujub ni ada beza. Riak ni teka orang ramai. Teka orang ramai kita buat ibadat, kita buat amalan. Contoh puasa. Lepas pada nisfu Sya'ban ni kita pun puasa lagi tu nuduh. Allah hari ni hingga sikit kemarin panas. Hari ni Allah hingga sikit dengan kita nak rayak bahawa kita ni puasa. Maka ada sikit riak. Dah depan orang maka kita tunjuk. Maka ibadat kita tidak diterima. Ujub ni kita buat sore-sore dah. Buat ibadat semaya, tahajudnya, doanya, khatam Qurannya. Lepas gapo dia lagi? Baca Quran. Pagi tu kedai kopi, beli-beli kaca kopi. Allah seranyuk sikit sebab semalam tahajud lebih sikit. Ataupun kita mari wujud. Mari lagu mana? Orang lain tak ada sekali kita. Orang lain kalau baca Quran je negara. Kita ni alhamdulillah boleh 2-3 juzuk malam ni. Alhamdulillah mari. Sebab setan ni dia cocok, dia pandai. Setan ni dia cocok ataupun dia ambil peranan fungsi dia cara nak bunuh orang ni pandai. Kita tengok lagu mana setan nak bunuh orang, yang mana orang, seorang orang muda tak pernah tinggal ke masjid untuk berjemaah. Ya Allahu Rabbi, setiap pagi mari awal daripada orang lagi, jom buka lampu, jom apa tika di masjid. Tiba-tiba setan tahan tengah jalannya, tahan kayu, berbung reboh. Setan tahan kayu reboh. Maka apabila reboh, orang muda ni balik, tukar baju dia balik. Tukar baju. Saya kata aku doa lah biar kakak ni tak pergi dah masjid. Weh lah naik tutup pintu. Apabila naik tutup pintu, tukar baju lain, buka pintu turun pula. Kebar budak ni dia kata. Tak padan ni, pala ubah tak ada lagi dengan umur muda ni, pelik orang ni pelik. Maka turun pula, yang geletak batu pula. Geletak batu tepi gapo din tepi lopok, reboh pula, balik pula. Apabila balik, hak pertama sakninya setan dengar dah. Ya Allah, ampunkanlah orang muda ni. Balik. Orang muda hak reboh sakninya balik. Setan kita hai batu pula. Reboh, cemar baju pula. Basuh jeruk balik pula. Tak gi dah kakak ni. Salih baju gi pula. Setan dengar, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, dosa mak pak dia, dosa anak beranak dia.
Rebah tukar tu. Maka kali ketiga, apabila kali ketiga turun pulak nak pergi. Apabila turun pulak nak pergi, setan kata, tak boleh tebal dah ni. Kalau seandainya kali ketiga ni aku takut sebutir jajah hair tanah merah ni doa belaka, pakat jadi juru belaka. No, maka tak boleh kita nak satu benda. Maka dia suluh. Ya jangan kau tu. Kau tu rati tu rebah kan. Ni batu tu batu. Straight ya straight. Oh straight gi. Siapa balasah, siapa masjid. Buka lampu dan sebagainya. Maka duduk cacah situ lah. Duduk cacah situ. Marilah kita maya sama. Tak apalah, mayalah dulu. Marilah kita maya. Dok amo tak boleh maya. Dok apa ni amo tak boleh maya. Suluh hamba jalan, amo 2 kali rebah. Sebenarnya anak kena terus-terang dah ni. Hang apa? Nak kata mari hik, mari uzur, period. Oleh kerana dia mau jatuh. Kau lagu mana? Sebenarnya anak ni setan. Lepas tu mu jadi jauh gini mu ni lagu mana setan? Aku tak sewimu di doa oleh semua penduduk-penduduk langit. Kalau seandainya mu rebah kali ketiga mu balik lagi, nescaya semua ahli langit di kalangan malaikat maka mendoakan kepada kamu, bukan saja mu, pok mu anak beranakmu, sebutir kapurmu di doa. Menyebabkan aku tak jadi orang juru. Sebab tu aku ni buat hello supaya mu ni mari sore, biar mu sore je. Ada juga lagu tu. Ni cara khitah setan. Dia ada juga terlalu juru sangat. Siapa kau semaya kat takbir terlebat doa, usolli hok jadi masuk semaya atau hok tak jadi, ataupun dalam tahiyat hok ramai jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatun. Jadi setan ni pandai nak suruh kita bunuh. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita selamat daripada gangguan iblis dan gangguan setan. Banyak cerita-cerita lagu mana kisah setan gi ngadak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kata, aduh Allah ni mari buat apa pagi ni nya, mari belakang jak mari depan, mamak nak tanya gapo tanyalah, Allah Taala suruh perintah kat aku. Nabi secara ringkas peluang yang ada, peluang keemasan yang disebut sebagai fursah zahabiyah diambil oleh Rasulullah. Rasulullah tanya, aku nak tanya, siapa dia musuh aku, siapa dia orang rapat dengan aku. Dicerita sosok oleh setan. Nah, 15 golongan hak musuhmu ya Muhammad. 15 golongan merupakan muhibbi, merupakan orang yang kasih pada kamu. Sebab tu Nabi Muhammad merupakan rahmat. Nabi Muhammad merupakan rahmat untuk kita. Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utuhmu Nabi Muhammad kecuali memberi rahmat untuk seluruh alam. Sebab tu kita jangan berasa kita. Sebab itulah dalam hadis kursi disebut, laulaka lam akhluqul aflak. Kalaulah bukan kerana-Mu Nabi Muhammad, aku tidak akan jadi cakrawala ni. Maka dengan asbab taufik yang ada dalam kita, dengan asbab hidayah yang Allah Ta'ala bagi kita, ucapannya alhamdulillah ya Rabb, kerana terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tanpa Nabi Muhammad kita tak tahu duduk mana. Tanpa Nabi Muhammad kita tak ada erga. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak ada nilaian. Hak yang kita ada nilaiannya oleh kerana qimah wa matqumah kita ada ni adalah kerana disebutnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka kita tahu halal, kita tahu haram, kita tahu neraka, kita tahu syurga dengan asbab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Secara ringkasnya nak sebut bahawa kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada dia beranak ni, tu ayah dia Abdul Muttalib ni mimpi ngiga. Mimpi mu akan boleh cucu jantan, wasammihi Muhammadan. Maka mu kena letak Muhammad. Mu kena letak Muhammad. Siapa kau dia bangun duduk cokoh tu, bunyi lagi. Rajak dalam ilmu nubuwat lagu mana tu ayah Nabi Abdul Muttalib mimpi sammihi Muhammadan, sammihi Muhammadan. Mukna tok nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut man wulida lahu mauludun wa sammahu Muhammadan hubban li wa tabarrakan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Nabi sebut siapa-siapa yang ada dilahirkan, siapa-siapa yang boleh anak, apabila ada anak maka dia mempernamakan dengan nama Muhammad. Kerana dia letak nama anak dia, nama cucu dia ni hubbali. Kerana dia letak nama Muhammad ni kerana kasih sangat kat aku. Wa tabarrukan bismi, kerana nak ambil berkat dengan nama aku, ayah dia masuk surga, anak dia juga dalam syurga. Allahu Rabbi, mudah-mudahan
Dan mudah-mudahan kita letak tu, kalau kita tidak niat pun kerana kasih cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad, maka kita letak, ya Allah, aku letak ni anak aku Muhammad, cucu aku Muhammad ni kerana kasih kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak nama masyhurnya Nabi Muhammad lah. Nabi ada 200 nama dalam Ilul Khairat. Ada 800 nama dalam kitab Barakat Makkiyah. 800 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak nama anak kita boleh pakai bubuh. Tak ada nama-nama hak mereka kita kutip tu pada nama Nabi je. Tak, tapi oleh kerana keinginan kita tu lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, man sarahu ayyalqallahu wa huwa anhu radin falyakthir minas salati alayya. Siapa-siapa yang dia tu berasa nak redha dan Allah Taala ni redha ke dia, maka Nabi kata falyakthir minas salati alayya, maka hendaklah kamu memperbanyakkan selawat kepada aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan Nabi sebut, akthiru minas salah alayya fa innaha nurun fil qubur wa nuru ala sirat wa nuru fil jannah. Hendaklah kamu muslimin muslimat perbanyakkanlah selawat kepada aku, nescaya terang dalam kubur. Terang dalam kubur. Banyaklah selawat, nescaya kamu akan terang semasa kamu merentasi titian siratal mustaqim. Sebab kita tengok dalam hadis lain lagu mana di atas titian siratal mustaqim, ada orangnya sama besar dengan kuku, ada orangnya sama besar dengan kuning cahaya ketika mana nak merentasi titian siratal mustaqim. Ada orang sama besar dengan pokok kemar, dan ada orang cahayanya terlalu hebat, cerah cuaca. Dan kita mengharapkan dengan keberkatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur kita akan dibimbing ketika mana kita menyeberangi dengan titian siratal mustaqim. Dan Nabi sebut, aksiru minas salah alayya fa innaha tudfi'ul ghadabal jabbar wa tuwahhanu kaidash syaitan. Hendaklah kamu memperbanyakkan selawat dengan sebut nama aku, sesungguhnya dengan selawat boleh memadamkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan boleh mematahkan tipu daya syaitan. Rupa-rupanya Tuhan jadi kasih, Tuhan jadi sayang dengan asbab kita berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak penting selaginya ialah hadis Nabi. Hadis banyak anda nak ringkas. Iso kita boleh berapa minit ni? Mukarram. Mai royak dah akad. Nak suruh berhenti, akad tangan insya-Allah kita berhenti. Nak habis sikit lagi ya. Man akthara minas salati alayya fi hayatih. Nabi sebut, siapa yang banyak, siapa dia yang memperbanyakkan selawat kepada aku semasa hidup dia, amarallahu jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang banyak berselawat kepada aku ketika mana dia hidup, nescaya Allah Ta'ala akan merata seluruh makhluk-makhluk yang ada tamu bumi ini selain pada jin dan manusia supaya mendoakan selepas daripada kita mati. Allahu Rabbi. Selawatlah. Selawatlah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai rahmat, dengan pelbagai anugerah dan fawaid. Guru ana Syekh Husin Siraji Makki, kitab Dalailul Khairat dan kitab Lum'atul Awraq, dia baca sekali sehari tamat. Umur 90. Kita muda-muda nak baca pun nak baca sehizik sehari tu pun sera payah. Dalam Dalail Khairat ni sebut kitab lagu mana cerita mengenai selawat. Selawat dia ada 8 hizib. Mula daripada Senin habisnya Isnin. Tuai kitab ni Syekh Abdul Rahman Al-Jazuli, selepas daripada 70 tahun dia wafat, orang nak gali kubur, nak alih, maka tengok tubuh dia sebagaimana hari kematian dia, sebagaimana hari kewafatan dia. Ya Allah, luar biasa. Syekh Abdul Rahman Jazuli ketika mana dia selawat, orang dia tak tahu kelebihan selawat. Selawat dia, selawat. Sehinggalah satu harinya nak semaya asar, sampai kau berjaya duk cari air, tak jumpa. Tengok dalam telaga kering tepi masjid dia. Ya Allah, orang Morocco, Syekh Abdul Rahman Al-Jazuli, orang Fars. Apabila berada di sisi telaga ni, tiba-tiba budak tino turun seorang. Syekh, aku tengok sepuluh cari benda, mau cari apa Syekh?
Kata Syekh Abdul Rahman Jazuli, duk cari nak mayasa, tak mayasa lagi. Lewat dah ni Syekh. Apa tak mayasa lagi lewat ni? Allahu Rabbi, oleh kerana tak ada air. Tak ada air Syekh. Tak ada air. Dalam lagu negeri ketung, tak ada air sikit ngabuk. Weh lah Syekh. Orang kapur-kapur sebelah. Orang jajuh hai sebelah. Kalau kemarin, kalau hujan tak turun, kalau air kering, sebut nama Syekh je. Ya Allah, dengan keberakatan Syekh Abdul Rahman Al-Jazuli, tubiklah air ya Allah. Maka apabila orang kapur-kapur air, kering air tersebut gitu, tubik air. Lepas tu Syekh tak tahu ke? Ya Allah, aku tak tahu. Orang kapur air ramai dah duk tawasul dengan nama Syekhnya. Gitu ke? Ya Allah Rabbi. Terus Syekh ludah dalam lagu tu. Syekh Abdul Rahman Al-Jazuli, ya Allah, dengan barakah selawat yang aku baca, maka tunaikanlah hajat aku. Dia ludah air dalam telaga tu boleh jadi limpah. Wa taksirul arzaq. Orang yang selalu banyak berselawat pada Nabi, Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Syekh Abdul Rahman apabila dia ludah dalam telaga, air tu demi Allah, aku akan karya kitab selawat yang aku baca ni untuk tantapan dan bacaan bagi seluruh umat. Ya Allah Rabbi. Gitu juga dalam kitab Lum'atul Awraq, karangan daripada Tok Wali Kutai. Sebut kata Tok Wali Kutai, semua orang kenal lah. Dia karya kitab Lum'atul Awraq selawat. Lagu mana kisah Ibnul Bashkul. Apabila dia perang dengan Rom, tiba-tiba Ibnul Bashkul seorang tinggal. Orang lainnya balik. Perang tu tak tahu kemenangan. Bukan kalah. Tiba-tiba Ibnul Bashkul kena igak. Apabila kena igak, maka orang katok. Orang Rom, askar Rom ni katok dia. Katok. Tak beradu sakit. Toknya kata sakit adu. Toknya luka, tidaknya gapo. 2 hari, 2 malam, duduk tengah panah. Kata Ibn Bashkul, aku tidak terasa napa dengan kesakitan, dan aku tidak terasa napa dengan lapar, aku tidak terasa dengan haus napa. Tak berasa lapar air, dah air sikit rambut napa. Orang roh heran. Lagu mana ni? Cek punya cek, tengok punya tengok, cek punya cek, tengok punya kelih. Tiba-tiba dia dapati dalam jaib, dalam poket dia nya ada salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada tu dia ambil selawat. Kitab selawat hak ada dalam poket dia, walaupun tubik perang ada dalam poket dia ni, kitab selawat hak dia baca, diambil oleh orang kafir. Tak ada pukul 10 dah harga air. Selawat dia. Terus dengan selawat. Apa dah? Apabila diambil kitab selawat, maka selawat 149, maka orang kafir katok beradu sakit. Maka biar tengah panah, suruh mati gagal Ibn Bashkul ni. Orang kafir balik. Ibn Bashkul tetap hati dianya dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awra'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidit taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil afdalul makhluqat. Allahumma salli ila akhir 149. Tiba-tiba waktu malam jenera terlelap, letih doa lapar dah harga air dah. Terlelap. Apabila terlelap, rata hok ikat dia kerkeh bunyi. Kerkeh tarik hancur. Putus rata. Maka Ibn Bashkul diangkat atas kuda yang disediakan oleh orang hok mari tengah malam ni, mu naik kuda ni. Dia bawa sampai tengah jalan, mu akan balik ke kota Madinah melalui jalan ni, mu akan selamat. Ibn Bashkul, ya Allah Rabbi. Ada dalam kisah Fadailus Salawat ala Sayyidil A'lam, lagu mana suasana seorang hok nak pergi ke Mekah daripada Yaman. Kita keluar daripada Yaman, jalan tiba-tiba sampai tengah jalan, ayah dia nya naik angin mati. Ya Allah, umur tak panjang, usia tak lanjut. Tiba-tiba mati tengah jalan biasa. Apabila kelih muka ayah dia nya hak comel, hak putih bersih, tiba-tiba hitam lega. Ya Allah Rabbi, cari kain air tuduh muka ayah. Ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan, malunya hak mati tak ada masalah, mana pun kita mati. Tapi hak malu kat orang ni bukan saja muka, seluruh tubuh jadi hitam. Ya Allah Tuhan, kalulah seandainya ya Rob, kalulah ayah aku dosa banyak, janganlah hukum dia dengan asbab dosa-dosa hak dia buat.
dengan sebab al-ma'asi yang dia kerjakan, dengan sebab zunub yang dia kerjakan, yang dia buat, ya Allah. Bapalah Tuhan jadi itil lagu ni, ya Allah. Ya Rasulullah, aku bertawassul kepadamu dengan jah ketinggian kamu di sisi Allah Jalla Jalaluh, dengan selawat pada kamu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin silil awran. Allah selawat terlelak. Maka baginda dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari sapuh muka ayah dia. Apabila dia sedar daripada tidur, muka ayah dia putih bersih dengan barakah selawat pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa dalam tidur tu dia pegang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bapa kau yang muka ayah aku ni hitam, dia apa boleh jadi putih? Kelebihannya ayahmu ni jadi muka hitam ni oleh kerana maksiat, habis maksiat dia buat, habis maksiat yang dia buat. Tetapi yang luar biasa ayahmu ni ialah sebelum dia tidur, sebelum dia kejar, sebelum dia tak sedar, masa dia tidur tu dia dera, maka dia selawat, dia sebut nama aku 100 kali setiap malam. Dia sebut dengan nama aku dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Ya Allah Rabbi, Tuhan bagilah rezeki selawat pada Nabi, ya Allah. Ramai orang nak selawat, kita berasa nak selawat, kita nak selawat, hak tu nak selawat, tapi Tuhan tidak pilih kita sebagai calon untuk diberi rahmat dengan manisnya sebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok lagu mana kenderaan yang dinaik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Ya'tuf. Ya'tuf ni kuda yang dinaiki oleh Nabi. Nabi saya kuda comel lah kalau kita lah ni Mercedes ke apa, istilah gitulah ustaz. Nah, kereta mewah. Apabila kewafatan baginda Nabi 2 minggu, tak makan, tak minum, tak tidur, tak duduk, tak geliat, tak gapo, duduk cacat. Tak, matanya mengalir dengan air mata. Mati dalam keadaan terjun dalam telaga. Apa? Oleh kerana terlalu rindu kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan dia tu hilang segala. Hilang. Gitu juga dengan pokok khemar. Pokok khemar hak Nabi sentiasa baca dengan khutbah nyanda di pokok khemar di Madinah. Tiba-tiba sahabatnya apabila orang ramai semakin ramai, maka buat mimbar Rasul. Apabila buat mimbar, Nabi tidak lagi baca khutbah nyanda di pokok khemar, maka naik atas mimbar. Hari Jumaat, semua sahabat yang hadir Jumaat pada hari itu, maka dengar belaka hanani ka'ananil atfal, ringitkan tangisan seumpama dengan ringitkan suara budak. Teriak. Semua orang pakak jenguk belakang. Siapa dia pula bawa anak mari ni? Akak jenguk belakang, kelih tengok masing-masing. Tiba-tiba Nabinya berhenti khutbah, turun nyok, gi raba, gi rasa, gi peluk pokok khemar. Pelik ni. Maka Nabi berbicara, bapa mu teriak? Ma tabki, mu teriak bapa pokok khemar? Asyik al-asyikin laka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku teriak, aku menangis oleh kerana aku terlalu rindu kepada kamu, berengai jauh sikit denganmu. Sebab mu tidak nyanda dekat aku, mu naik mimbar, aku rindu sangat. Maka Rasulullah tepuk peluk pokok khemar, maka Rasulullah kata, aku nak dua permintaan pada kamu. Mu nak kau tak si? Gapo dia? Aku nak doa kamu supaya apabila aku doamu ni, mu boleh jadi pokok khemar yang masyhur. Mu akan buah sepanjang zaman, dan semua orang mari nak buat haji, nak buat umrah, selfie belakang. Ambil gambar belakang. Ni pokok khemar hak hidup zaman Nabi, ni pokok khemar hak teriuk Nabi, peluk Nabi, Nabi ulit dan sebagainya. Mu nak kata si? Kata pokok khemar, selagi ya Rasulullah, tak gaduh tolak. Hak dua tawaran saat ni, hak selagi gapo dia ya Rasulullah? Selagi kana ma'i fil jannah, kamu akan bersama dengan aku dalam syurga. Nak ni Rasulullah, kita tak sahur tak apa, orang tak ambil gambar kita tak apa, orang tak puji Allah ni pokok khemar ada zaman tak apa Rasulullah. Amu nak kana ma'i fil jannah, aku nak bersama denganmu dalam syurga. Hak tu amu nak pilih. Maka kata ulama, pokok khemar tu diletak dalam raudah tepi mimbar baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ialah kisah
Lagu mana kisah Abu Habib yang terlilit hutan. Yang terlilit hutan. Hutannya kat hutan banyak. Ya Allah, hutan banyak Abu Habib. Butan. Butan dengan orang tu, butan dengan orang ni, sebutan kapur Abu Habib ni lekat hutan. Ya Allah. Sehinggalah orang kapur ni pakat nak minta hutan. Tak boleh dah. Abu Habib ni sedap sangat dia kutip hutan, minta butan dengan kita, minta butan dengan kita. Maka kita minta hutan. Sebutan kapur pakat minta hutan dengan Abu Habib. Mari semua, mari. Habib, lama dah dia membutan kawan bertahu-tahu dah. Kita pun nak guna juga. Nak pakai jamai-jamai kaak ni. Allah Habib kata minta tolong lah, maaf lama tak boleh nak bayar. Tak boleh minta maaf, orang tak bayar, orang tak bayar hutang dengan maaf. Maaf tak boleh. Hak ni mari tekan, Abah Habib kata tak ada apa lagi ni lah tuan-tuan semua. Hamba akan bayar hutang minggu depan. Lepas pada Jumaat lebih kurang pukul 3 petang, mari hamba akan bayar semua hak hutang dik kakak. Maka habis dah, orang pun bubarlah balik. Apabila balik, bini dia kata, Allah ga ayahmu go mu nak berasa kau lama kau seminggu. Jumaat ni berasa lama kau. Ya Allah, nak gamit pitih mana lah ayahmu cikmu nak gamit pitih mana, tak ada apa dah lah. Insya-Allah ada seorang saya hok masa dia ngaji dulu, Allah Taala buka rezeki ke dia. Maka dianya insya-Allah nak pergi butai kawan ni. Dan hak lebih sikit-sikit tu kita bukalah untuk jual air batu ko, contohnya goreng pisang ko, nasi ko, gapo-gapo untuk belanja kehidupan sehari hidup kita. Tak apalah kalau gitu gak. Esok pagi pergi jumpa dengan saya. Apabila Abu Habib pergi jumpa dengan saya, dia royak dengan saya, dia tolong lama ni butuh sangat-sangat gana-gana. Pitihnya berapa? Dia kata tak banyak. 10,000 dinar. 10,000 dinar ni banyak Abu Habib. Dah nak agana. Boleh amu ada, boleh tolong. Saya boleh tolong. Tapi nak royak saja. Bila nak bayar dan bila nak jelas, tolong royak saja. Nak bayar tak apa. Ginilah setahun. Lini 10 Syaban tahun depan amu akan bayar. Insya-Allah amu akan bayar. Tak apa kalau gitu. Maka balik. Syukur ada piti 10,000 dinar. Maka syukur boleh bayar hutang orang belakang. Alhamdulillah. Orang tidak payah sayang dah ke dia. Orang tidak akan kecek macam-macam dah ke dia. Tidak sebut dah sebagainya. Maka apabila tampaknya hari Jumaat, orang ni mari bayar. Rupa-rupanya hutang dia 10,000 dinar cukup. Ya Allah. Kok kita fikir nak buat sara hidup, nak jual gotu, nak buat jual sikit-sikit, nak buat sara hidup, tak boleh, tak ada apa dah lah. Hari begitu sekali pantah berlalu. Tiba-tibanya nisfu Syaban, tahu hadapannya siapa. Apabila siapa, Abu Habib gimari sudah dah lah. Seminggu nak siapa 15 nisfu Syaban tahun ni. Sudah dah lah nak ambil pitih mana, sudah dah lah. Saya dia siapa tepat waktu yang dijanjikan. Abu Habib, mana hutang aku, hak mu janji nak bayar, mu ambil 10,000 dinar. Weno, wadi daini. Mu kena bayar laksana dengan hutang aku. Mana hutang tu? Mu kena bayar. Allah, amu tak boleh bayar, minta maaf lah, tak boleh. Kita sembelih ayat ni sekali je. Tak boleh nak sembelih patu, ambil sembelih pulak, patu nak sembelih pulak. Tak boleh gitu. Mu janji dulu nak bayar nisfu Syaban, maka cukup nisfu Syaban, aku nak pitih aku nak dinar aku. Mu kena bayar. Allah Rabbi. Kalau tak boleh bayar masuk guk. Amu tak boleh bayar. Apabila tak boleh bayar, maka saya dia ambil pergi di mahkamah. Jumpa dengan hakim. Ya hakim, bahawa Abu Habib ni dia tipu. Janji nak bayar, tiba-tiba dia tidak bayar ni. Piti 10,000 ni. 10,000 dinar. Setahun dia janji tepat-tepat memari. No, dia tipu saya. Dia telah tipu dan dia nak tipu banyak lagi. Dia kata, ya Arif, Tuan Hakim, amu tak tipu. Kalau mau tipu, amu lari. Tak, dia tipu dah. Sebab lari dah ni. Patut lagu mana? Tak, amu tak boleh nak bayar, ya Arif. Kalau tak boleh bayar, masuk guk. Ya Arif, kalau nak masuk guk pun ginilah, amu balik royak kau rumah hamba dulu sebab mari saat ni nya anak hamba pun tak tahu, bini hamba pun tak tahu, tak manilah. Tak boleh minta tolong juga amu nak balik royak patah memari lalu, tak boleh. Akhir kata memang tak boleh. Dan tuan hotel saya dia kata memang tak boleh. Patut ginilah amu nak minta mentah jagi dengan tuan hotel, tak boleh. Kena masuk guk juga. Lepas daripada tu nya, kalau nak boleh
Mu kena cari seorang penjamin. Tak apalah, amu akan cari penjamin. Dan ada penjamin. Tok Akil tanya, siapa dia nak jamin mu? Orang kapur memang tak sih dah jamin. Ana yakin bahawa seorang yang akan jamin amu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo guna dengan Rasulullah sebagai jaminan amo. Bermaksud kalau seandainya amo lari, amo tak mari serah diri, amo bukan lagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu utai setuju, tu Akil setuju. Apabila tu Akil setuju, Abu Habib balik di rumah. Amo ni kena masuk guk dah. Doa lah. Mudah-mudahan masuk guk tak lama biar orang siap lah. Pasal gitu mari lalu. Apabila mari lalu tuan hotel tengok, hakim tengok jujur sangat Abu Habib. Tuan hotel kata ginilah, 3 hari, bui masa 3 hari, lepas pada 3 hari, pukul 10 pagi mu kena ada di mahkamah ni untuk bayar hutang orang ni. Tak apa. Tak apa. Abu Habib balik. Balik dalam keadaan teriak, ya Rasulullah. Balik. Pakat dengan bini dia di rumah, mu lagu mana nak cari piti dalam masa 3 hari lagu mana. Jumpa kodok 10,000 dinar, memang tak jumpa apa. Ginilah ayahmu dia kata, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mula dengan selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tahu-tahu 15,000. 15,000 malam pertama, 15,000 malam kedua, 15,000 malam ketiga. Dan malam yang ketiga terlalu asyik sangat selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dekat dengan subuh terlelap, Rasulullah mari dalam mimpi tepuk belakang Abu Habib. Ya Abu Habib, kom esok mugi jumpa rumah gubernur silsalami. Mu tulus sapa salaku, mu royak ke gubernur tu bahawa gubernur tu selawat hok dia duduk was-was tu Tuhan terima dan Nabi terima dah. Mu tolong royak salam ke dia. Mutulus salam. Apabila selesai Rasulullah royak gitu, maka Abu Habib sedar. Apabila Abu Habib sedar, maka lepas pada sembahyang subuh terus ke rumah gubernur. Kalau kita gubernur ni muhafiz ni menteri besar lah. Apabila pergi rumah menteri besar duduk lilah, lilah mari lilah, lilah. Seolah-olah sesuatu benda tak kena. Duduk di gapo dia ni, duduk di depan ni, di beranda ni. Tengok orang mari salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sila. Ada gapo pagi ni? Muhafiz minta maaf banyak, ambil masa sikit, nak ayat sikit je pesan ni. Malangnya memimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mari jumpa dengan Muhafiz, jumpa dengan MB, suruh sapa salam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Muhafiz menteri besar, Allahu akbar. Allahu akbar. Gapo dia ayat? Nabi suruh mari sapa salam bahawa tuan hok MB duduk selawat 1000 kali sehari, hok lepas-lepas tu diterima oleh Allah dan diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Amanya seminggu dah duk berasa Tuhan terima kodok selawat aku kepada baginda. Nabi terima kodok aku selawat 1000 kali sehari ni. Dah Tuhan terima kodok, alhamdulillah. Tunggu sebentar. Waktu tubik piti ni merupakan piti peribadi aku. 5,000 dinar untukmu. 5,000 dinar. Mu ada hajat gapo? Mu ada hajat gapo? Amonya ada hajat, amo lekat hutang. Kalau seandainya hutang amo tak selesai, amo masuk guk. Berapa? 10,000 dinar. Tak apa, tunggu sebentar. Hak ni merupakan khazanah, merupakan baitul mal. Aku tolong orang yang terlekat hutang. Aku boleh waktu bik 5,000 dinar. Hak 5,000 ni untukmu, hak 5,000 ni untuk selesai hutang. Supaya kita dah, kalau dah semangat kita sayang ke sesuatu, minat ke sesuatu, habis tak apa. Supaya dulu orang minat kaya seramu, habis rela habis piti. Orang minat kau buru titik, ribu-ribu beli lagi. Orang minat kau buru parti, ribu-ribu dia beli lagi. Maka gubernur ni dia minat dengan selawat. Maka apabila sebut nama Nabi saja, Allahu akbar, terasa. Maka apabila dia turun rumah MB, maka dia lalu nak pergi ke mahkamah.
Tuan hotel saya dia ni duk tunggu dah dia awal lagi di mahkamah. Lillah mari. Mari tengok Abu Habib dia rakak. Abu Habib minta maaf banyak Abu Habib. Ya Allah Tuhan, alhamdulillah semalam aku mari, masa aku tidur, lepas pada aku tidur, maka Rasulullah mari jumpa. Apabila Rasulullah mari jumpa dengan aku, maka Rasulullah pesan, mu jangan kasar sangat dengan Abu Habib. Ya Allah Abu Habib, aku kasar denganmu, aku tidak timbal rasa denganmu. Maka sebagai tebusan kesalahan aku, maka aku sedekah 5,000 dinar, mu bayar 5,000 dinar kat aku. Allahu Akbar. Naik mahkamah, bayar 5,000 dinar, tinggal lagi 5,000 dinar untuk sara hidup Abu Habib. Itulah keberkatan selawat. Dan banyak lagi kisah-kisah lagu mana orang Yahudi mimpi jumpa dengan Nabi, orang Nasrani jumpa dengan Nabi, bini laki bini dah anggap cerah jumpa dengan Nabi, boleh selesai dan sama-sama masuk Islam. Ya Allah, dengan barakah selawat. Sebab itulah mari sama-sama kita berselawat dengan selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bacalah selawat Jibril. Selawat Jibril ni ketika mana Nabi Musa nak jemari laut, Allah Taala perintah sebelum kata laut, salli ala Muhammad. Hendaklah kamu selawat pada Nabi Muhammad 10 kali. Terbelah. Gitu juga Nabi Adam ketika mana dia nampak Siti Hawa, dia nak pergi pegang, Allah Taala kata jangan pegang lagi sehinggalah kamu bayar mahar dia. Maharnya ialah salli ala Muhammad, selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama kita berselawat, biar mulazamah, biar kita mati dan bersama dengan selawat yang kita baca 1111 dengan bacaan sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ada teman-temanannya. Gapo dia ni timur selawat daripada Syekh Abdul Hanan Maksum Al-Haji Al-Qawafiyun, an Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Iraqi As-Samawi As-Samani, an Syekh Muhammad bin Muhammad As-Satra Al-Mustautin, dan ila akhir Ar-Rabbani rahimahullah taala. Ajaztukum jami'an, ana ijazah untuk sama-sama kita baca dengan selawat Jibril, lafaznya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Anak ijazah sebagaimana nak terima daripada guru ana. Mudah-mudahan afallah, kita diberi maafan oleh Allah, dan Allah Taala buka dengan segala syifatul umam, segala duka cita kita, segala apa saja masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah kita berselawat pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf makan masa sikit, mohon ampun sebab panjang sikit dah. Terutama sekali Al-Mukarram tu Aimeh, dia bersedah jangan lebih 45 minit sebab mungkin ada sobat-sobat kita ada urusan macam-macam dia. Mohon ampun. Bihadzal qadri kifayah, mohon ampun. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf di atas kesalahan makan masa sikit. Wallahu muwaffiq bis-shawab wa yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hadhihi hadiyatun bi fadlillah minna ilaika ya Rasulullah. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hawaijana wal muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.